Alright guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Bycam Studio, informasi bola sepak terbaik untuk anda. Jadi untuk video kali ni aku nak buat tentang kupasan secara overall tentang kempen skuad kebangsaan dalam kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023. Jadi bagi korang berjaya ataupun gagal ataupun okey lah. Jadi sebelum aku teruskan video aku untuk kali ni, aku nak ucapkan ribuan berbanyak-banyak terima kasih lah kepada supporters Bycam Studio yang ada bagi cadangan, yang ada bagi idea untuk kami buat apa next video. Tapi malangnya kami tak mampulah buat semua video tu, right? Jadi kami minta maaf banyak-banyak. Apa-apa pun korang memang terbaik. Jadi bagi pandangan akulah, aku rasa kempen kelayakan skuad kebangsaan untuk pusingan kedua ni, bagi aku tak nak gunakan term gagal, tapi aku nak gunakan term kurang berjaya. Sebab apa? Kalau gagal tu bagi aku teruk sangat lah. Tapi not bad lah skuad kebangsaan untuk kali ni. Sebab apa? Kita berjaya dapat 12 mata, and then kita dapat mengakhiri di tempat ketika jauh lebih baik berbanding kelayakan pada 2015-2016, yang mana kita waktu tu kita hanya dapat 6 mata dan kita berada di kedudukan keempat dan kita juga terpaksa melalui playoff. Tapi untuk kelayakan pada tahun ni kita tak perlu melalui playoff, jadi kita terus mara ke pusingan ketiga Piala Asia. Ya betul, kita memang tak layak ke World Cup 2022 lagi, tapi secara realistiknya kita masih ada peluang dan juga ruang untuk kita layak ke Piala Asia 2023. Jadi bagi aku memang kita jauh lagi sebenarnya taraf untuk kita layak ke World Cup 2022 ni. Mungkin tahun 2026, 2030 dengan perancangan yang baik, yang teliti daripada FAM, mungkin waktu itu adalah waktunya sesuai untuk kita tengok Malaysia berada di World Cup. Dan kemungkinan juga waktu tu mungkin ada penambahan kota untuk pasukan Asia. Mungkin jadi ruang dan peluang mungkin lebih tinggi waktu itu. Jadi untuk pengetahuan semua, Malaysia telah layak secara direct ke pusingan ketiga kelayakan Piala Asia 2023, yang mana setiap juara kumpulan dan 5 naib juara terbaik, iaitu 11 pasukan akan layak secara merit ke Piala Asia 2023. Jadi formatnya yang mana ada 6 kumpulan dan 1 kumpulan ada 4 pasukan. Jadi mereka akan bermain home away sebanyak 6 perlawanan kesemuanya. Jadi kat situ mungkin chance Malaysia untuk layak ke Piala Asia lebih tinggi lah. Sebab apa? Dah banyak pasukan-pasukan gegasi tiada lagi dalam aksi kelayakan pusingan ketiga ni. Jadi undian untuk pusingan ketiga ni dijangka akan dilakukan pada bulan Oktober nanti. Jadi untuk ranking semasa sekarang, Malaysia berada di pot yang ketiga. Jadi apa yang aku harapkan, FAM boleh aturkan seberapa banyak friendly untuk kita naikkan ranking. Seterusnya kita boleh naik ke pot tu untuk kita elakkan seperti pasukan Tajikistan, Turkmenistan, Yemen dan juga Kuwait yang dijangka akan naik ke pot tu selepas ini. Jadi kalau kita tengok, kita ada 3 perlawanan kelayakan Piala Dunia Piala Asia plus 2 friendly. 1 menang, 4 kalah. Jadi kat sini nampaknya rakyat Malaysia kurang berpuas hatilah dengan corak permainan pasukan kebangsaan. Jadi kat sini aku nak highlightkan lah 3 perkara yang membuatkan sedikit penurunan skuad kebangsaan daripada tahun 2019 dulu. Jadi yang pertama, apa yang aku nampak adalah kurangnya persiapan. Kau bayangkan, start daripada tahun 2019 tu, last game terakhir bertemu Indonesia sampailah kat camp latihan kat Johor tu, berapa lama Tan Cheng Ho tak dapat kumpulkan player-player kebangsaan. Berapa lama mereka tak berjumpa. Kau bayangkan UAE tu, sepanjang kita tak buat latihan langsung, mereka dah buat hampir 5 ke 6 friendly. Vietnam pun even tak main friendly dengan negara-negara, tapi mereka juga melakukan friendly dengan under 23. Jadi kat situ nampak kurangnya persiapan skuad negara memang merencatkan pemain-pemain kebangsaan. Yelah, dengan liga pun sentiasa tangguh. Jadi kat situ kecergasan pemain pun hilang macam tu je. Tapi yelah, nak buat macam mana juga, right? Waktu tu kes COVID juga tinggi kat Malaysia. Kerajaan juga buat lockdown sebab apa? Nak jaga kesihatan rakyat negara. Yelah, kesihatan juga cukup penting. Tapi ini hanyalah cadangan aku. Bila mana kes COVID masih tinggi waktu aksi kelayakan pusingan ketiga ni, mungkinlah kerajaan boleh bagi keistimewaan untuk skuad kebangsaan untuk berlatih ataupun buat friendly ke apa. Sebab apa? Mereka juga bawa nama Malaysia di pentas Asia. Yang kedua, naturalisasi yang kurang membantu. Bagi aku, untuk Sumare aku okey. Sebab apa? Beliau ni kira banyak jugalah membantu aksi skuad kebangsaan pada tahun 2019. Tapi untuk Liridon dan juga Di Paula, Allahu Akbar, pemain tempatan lagi baik daripada mereka, apa yang aku nampak. Sehingga mereka ni menjadi perdebatan rakyat Malaysia. Sampai ada yang nak stop naturalisasi lah, apalah. Kalau kita tengok prestasi Di Paula dan juga Liridon sangat-sangat off form. Untuk Di Paula, untuk perlawanan bertemu Thailand saja, aku nampak yang beliau ni cukup rajin, cukup bertenaga untuk membantu Malaysia. Tapi untuk game lain,
beliau hanyalah lari selepas menjaringkan gol penalti. Bagi aku di Paula ni lagi okey sikit lah pada Liridon. Kalau kita tengok Liridon, bila mana je masuk, game akan menjadi slow sebab kita tahu beliau ni memang suka hold bola. Jadi untuk Liridon aku cukup kecewa lah. Yang mana permainan beliau ketika bersama Kedah hilang tak tahu ke mana dah. Apa yang jadi kat beliau aku pun tak tahu dah. Mana Liridon yang kita kenal dulu, right? Bagi pendapat aku lah, naturalisasi ni tak salah. Tapi apa yang salah adalah individu tersebut. Kalau kita tengok Sumareh, kemasukan beliau ke skuad negara cukup banyak membantu, banyak memberi impak positif. Yang mana tahun 2018 kita telah menjadi naib juara AF Suzuki 2018. And then kita juga banyak menang pada tahun 2019 dengan kemasukan Sumareh. Tapi yang menyalahkan naturalisasi ni adalah individu tersebut. Jadi apa yang aku harapkan, FAM betul-betul carilah player naturalisasi ni yang betul-betul berkualiti. Jangan sekadar tangkap muat sahaja. Yang ketiga adalah sebenarnya kita hilang sentuhan berbeza daripada Safawi dan juga Sumareh. Yang mana kalau kita tengok pada tahun 2019, dua gandingan inilah yang banyak membantu bahagian serangan Malaysia dengan larian pantas mereka yang sentiasa mengucapkan cekap pertahanan pihak lawan. Kalau kita tengok, Sumareh telah skor 3 gol dan Safawi telah skor 2 gol. Tapi kalau kita tengok lah, bagi aku lah, sejak mereka ni injured and then isu kontroversi perpindahan yang melanda Sumareh nampaknya telah merencatkan sedikit performa mereka. Jadi apa yang aku harapkan apabila mereka balik di JDT nanti bermain untuk SCL dan juga Liga Super, Mora boleh bagi banyak kesebelasan utama untuk Safawi dan juga Sumareh supaya mereka boleh meningkatkan prestasi mereka untuk mereka membantu skuad negara pada aksi kelayakan pusingan ketiga nanti kelak. Jadi untuk pemilihan pemain aku tak nak komen panjang sebab apa, Coach Tan Cheng Ho lebih tahu sebab beliau adalah jurulatih. Tapi maybe lepas ni beliau boleh mengimbangi untuk mengambil pemain yang berpengalaman and then pemain yang cukup minit permainan, kerana kedua-dua ni juga adalah cukup penting. Kalau kita tengok waktu lawan Thailand, kita memang tak ada backup left back. Mana Corbin Ong kena 2 yellow card waktu tu. Syahmi Safari terpaksa bermain mati-matian. Even kat situ adalah bukan posisi kegemaran beliau. Yelah, kita tak ada langsung the poor left back selain Corbin Ong yang dibawa ke UAE. Jadi di sebalik kekecewaan kita kat UAE dulu, ada benda positif still yang aku boleh nampak. Yang mana yang pertama adalah kehadiran pemain-pemain muda seperti Luqman Hakim dan juga Arif Aiman yang diberi pendedahan untuk bermain dalam aksi kelayakan kali ini. Jadi apa yang aku harapkan, Tan Cheng Ho boleh panggil mereka lagi untuk saingan AF Suzuki dan juga aksi kelayakan pusingan ketiga nanti. Dan juga mungkin juga boleh tambah lagi pemain-pemain muda untuk terus memberi pendedahan kepada mereka. And then second adalah kehadiran Dion Kool ke pasukan kebangsaan. Jadi benda ni amat-amat teruja lah. Kau bayangkanlah, dia taraf UCL sanggup menyarung jersey Malaysia. Memang cukup teruja dengan kehadiran beliau ke skuad kebangsaan. Jadi yang ketiga adalah kemenangan Malaysia bertemu Thailand 1-0 pada aksi kelayakan terakhir. Sebenarnya kemenangan itu kalau kita tengok memang cukup terharulah. Player memang cukup berpuas hati. Sebab apa? Kemenangan itu adalah untuk Tan Cheng Ho yang telah kehilangan ayahnya dan juga hadiah untuk rakyat Malaysia. Ialah kita dah lama dahagakan kemenangan. Jadi untuk 3 pemain terbaik ketika di UAE, aku boleh pilih first adalah Matthew Davis. Weh, beliau ni memang bermain demi lencana di dada lah. Kalau kita tengok kerajinan beliau sanggup turun naik. Even beliau kena tegur kat Instagram, tapi itu tidak mematahkan semangat beliau untuk terus berjuang untuk skuad negara. And then yang second adalah Dion Kool. Even beliau ni baru sampai, baru kenal dengan player-player ni, tapi boleh kita tengok ketenangan beliau mengawal barisan pertahanan Malaysia bersama Adil. Apa yang aku suka adalah passing beliau. Memang cukup nampak Eropah beliau punya passing tu. Alright, dan yang ketiga adalah Syafiq Ahmad. Ini memang aku salute, memang aku cukup bangga dengan beliau. Yalah, even beliau ni super sub, tapi beliau memang bagi 100% bila berada di atas padang. Cukup baik Syafiq Ahmad. Jadi guys, itu sajalah pandangan aku untuk aksi kempen kelayakan skuad kebangsaan kali ini. Apa yang aku harapkan, skuad kebangsaan boleh bangkit. Jadi kita jumpa lagi untuk saingan AF Suzuki yang dijadualkan bulan Disember nanti, dan juga aksi kelayakan pusingan ketiga Piala Asia yang akan bermula pada tahun hadapan. Selamanya Harimau Malaya, Malaysia boleh, Akulan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.